Ya, saya percaya memang penting. Kita lihat kadang-kadang peguam juga mendapat halangan daripada pihak berkuasa untuk mereka menjalankan tugas Jadi adakah rakyat akan faham melalui kempen ini sekiranya peguam diganggu oleh mana-mana pihak daripada menjalankan tugas mereka dari segi untuk mempertahankan hak anak guam dan sebagainya, adakah kempen ini boleh meningkatkan pemahaman rakyat bahawa apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa untuk mengganggu wartawan ke ataupun mengganggu peguam ke itu adalah salah dan bercanggah dengan prinsip undang-undang? Okey, pertama sekali di bawah konsep pemisahan kuasa ini pelaksanaan efektif konsep pemisahan kuasa ini disokong oleh mekanisme what you call that, semak dan imbang, check and balance lah. And this check and balance is also what you call that, contributed not only by the organs in the federal constitution, but it also contributed by apa yang rakan saya cakap tadi, rakyat sendiri dan juga pihak media. Sebab mereka ni memastikan bahawa eksekutif or parliament is always on toes when it comes to what you call that, doing out their functions. Okey, jadi contohnya lah bila terdapat peguam diganggu dalam melaksanakan tugas mereka. Okey, jadi rakyat bila mereka mengetahui yang perkara itu adalah salah, bila mereka mengetahui bahawa setiap orang yang ditangkap mempunyai hak untuk diwakili oleh peguam dan they know that it's wrong, and then rakyat jadi marah. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengawas atau memastikan sistem semak dan imbang ni berkesan dan memperkukuhkan lagi konsep pemisahan kuasa di antara eksekutif, polis, parlimen dan juga kehakiman. Kita ada sekarang Sir Daniel, isu-isu, banyak isu politik lah umpamanya kan. Isu di Perak, isu ada berkaitan dengan institusi SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan sebagainya. Dan persepsi rakyat pada, boleh dikatakan keseluruhannya, tidak begitu baik terhadap institusi-institusi ini, dan kebanyakan daripada isu-isu yang berkaitan umpamanya SPRM ada kena-mengena dengan perundangan dan ada kena-mengena dengan perlembagaan Jadi apakah faktor-faktor yang saudara fikir contribute ataupun menyumbang kepada tanggapan negatif oleh masyarakat? Pada pendapat saya, dan ini bukan pendapat kempen, ini pendapat saya berpendapat bahawa persepsi-persepsi ini ada kerana banyak persepsi-persepsi ini memang benar. Masalah yang kita ada sekarang ialah kita mahukan sistem politik yang lebih efisien, yang menjalankan tugas dengan lebih baik, dan ada beberapa faktor yang menyumbang kepada apa yang berlaku di negara kita yang inefficiency of our political system. Seumpamanya pada pendapat saya kita tidak mempunyai media massa yang bebas dan efektif, dan oleh kerana itu sememangnya apa yang saudara Diti buat hari ini dan dengan saluran bebas ini sememangnya digalakkan. Di samping itu, saya juga percaya bahawa sistem politik berpandukan kaum, race politics yang sedia ada di negara kita sememangnya tidak menggalakkan sistem politik yang lebih efisien, kerana ahli-ahli politik setiap kali datangnya pilihan raya, mereka mendebatkan isu-isu perkauman dan bukan isu-isu yang menggalakkan sistem pentadbiran yang lebih efektif. Di samping itu, saya juga percaya bahawa ramai masyarakat Malaysia mempercayai bahawa isu-isu politik bukanlah isu-isu yang melibatkan kita semua. Jadi mereka to a certain extent mereka they are willing to allow the politicians to do what they want. Ini boleh dibandingkan dengan negara-negara di Europe, for example, in London for example. Setiap kali terdapat isu-isu yang dipaparkan di media yang which questions the politicians, sememangnya rakyat juga menyokong, bukan saja menyokong, but they take note, mereka mengambil tahu mengenai apa yang berlaku, dan mereka oleh kerana mereka mengambil tahu apa yang berlaku secara politik, ini akan digambarkan apabila mereka pergi berundi. Jadi politician tidak boleh hanya berlengah-lengah dan tidak hanya boleh mengutarakan isu-isu perkauman saja, tetapi mereka perlu bekerja untuk kerajaan. It's a government for the people and it should be that way. Jadi itu pendapat saya.
Dan Faudia, kita selalu mendengar alasan-alasan mungkin daripada pihak kerajaan kan. Kita mau kebebasan bersuara, kita mau perundangan kita lebih bebas, kita mau supaya perlembagaan kita ini dihormati, diikuti oleh ketiga-tiga badan tu kan, pemisahan kuasa yang ketara kan. Tetapi ada juga suara sumbang kadang tu kata kita tak boleh ikut, kita mesti ada acuan kita sendiri. Jadi agaknya boleh pakai ke aliran pemikiran begini, kita ada acuan kita sendiri. Kenapa kita kena ikut macam di Europe, di Amerika, kebebasan bersuara, kebebasan jadi alasan kata kita ada acuan ni sendiri, boleh ikut ke? Well, I would say each argument has its own merits lah. Okay, but when it comes to when people say kita tak patut ikut sebab idea ini diimport daripada luar, jadi kenapa kita tak guna acuan kita sendiri? Bagi saya sama ada sesuatu pelaksanaan undang-undang tu adalah acuan kita ke atau kita import daripada luar, tu kita lihat daripada the core concept ataupun the real idea why it was brought in the first place. Contohnya idea konsep pemisahan kuasa ini sememangnya kita import daripada United Kingdom. Okay, it's an English concept lah. And also if we go way back, it's actually from Montesquieu, a French academics, and it can even go way back in Aristotle. So jadi apa yang saya nak cakap kat sini, it's not a matter of sama ada acuan sendiri ke apa. Jika at the end of the day it actually brings benefit kepada rakyat, tidak seharusnya ia dijadikan isu lah. Jadi with regards to this konsep pemisahan kuasa, kami berpendapat dia punya objektif sebenar adalah supaya tidak ada penyalahgunaan kuasa, supaya tidak ada pertindihan kuasa yang membuka ruang untuk kuasa disalahgunakan, dan at the end of the day rakyat yang sengsara. Itu kita tak nak, and we feel that this is a good thing. And there's no need for acuan sendiri when this is good enough for the benefit of the rakyat. So saya bertanya tu, mungkin saudara Daniel belum jawab. Ialah baru-baru ini kita ada satu menteri penerangan berkata rakyat Malaysia tidak boleh terlalu immerse ataupun terpabik sangat dalam Twitter, dalam Facebook ni, sebab dia mungkin menghakis kita punya budaya. Jadi sebagai peguam muda, boleh kita pakai ke alasan ni? Sebenarnya saya ingat kita semua mempunyai hak untuk access to information. We all have the right to access to information. Informasi ini boleh datang dari pelbagai media. Biarpun internet, biarpun komputer, biarpun newspaper. At the end of the day, saya ingat ia tertakluk kepada diri sendiri sekiranya kita membolehkan informasi-informasi yang tidak baik menghakis pendirian kami atau our principles, tetapi membuat blanket statement sebegitu, pada pendapat saya tidak betul, kerana sememangnya terdapat banyak good that has come from things like Twitter and Facebook and macam all that. So, perlembagaan ni pun exactly. Diterangkan melalui Twitter dan Facebook. At the end of the day, it's a tool. Bagaimana alat ini digunakan sememangnya different people will have different uses for it, but at the end of the day, it's a tool and it can be a useful tool. Adakah ada rancangan ura-ura ingin di Selangor umpamanya ingin menggubal rang undang-undang kebebasan maklumat? Adakah sekiranya wujud undang-undang sebegini di Selangor, mungkin juga di peringkat pusat, akan membantu lagi peningkatan pemahaman rakyat mengenai isu-isu pemisahan kuasa, perlembagaan dan sebagainya? When it comes to kebebasan bermaklumat, apa yang saya faham lah, kebebasan maklumat, there's actually quite a few arguments. Some says that kebebasan maklumat, you can actually extract that from artikel 10 tentang kebebasan bersuara. Tapi ada yang kata kebebasan bersuara dan kebebasan maklumat is two different things, and it's actually it's actually to be safe, we should put kebebasan maklumat dalam perlembagaan persekutuan. Okay, jadi bagi saya, pendapat peribadi saya ialah kebebasan maklumat ni patut patut ada lah dalam undang-undang kita. Kerana kalau ada kebebasan maklumat,
Jadi there is what you call that, there is an obligation, or there is an what you call that, the rakyat akan ada hak untuk meminta supaya diberi maklumat, sebab